Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Darul Ghufran pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera, kan? Dalam keadaan yang ceria, dan yang paling penting sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kita pada pagi ini. So, masih ingat lagi apa yang dah kita bincangkan pada minggu lepas yang merupakan kesinambungan perbincangan kita untuk pagi ini? Jap. Sebelum tu saya nak tengoklah siapa dengan kita ya. Oh, ada Kak Zah. Kak Zah peminat setia saya tu kat situ. Setiap mana-mana pergi mesti dia ada. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita ada Kak Ros, kita ada siapa ni, Puan Saadah, kita ada Kak Musliah di situ. Kak Som pun ada ya. Alhamdulillah. Siapa lagi ada? Tadi saya nampak Kak Ram ya. Kak Ram ada tadi masuk. Tak tahulah dia masih ada lagi ke tidak. Kak Anissa pun ada di sini dengan kita. Alhamdulillah. Dia setiap hari Rabu setia bersama dengan kita. Baik, terima kasih. Ya, Kak Noh juga ada. Ya, terima kasih Kak Noh kerana setia bersama dengan Masjid Darul Ghufran pada setiap hari Rabu ini. Baik, jadi Alhamdulillah hari ini ya kita akan masuk kepada perbincangan poin kita yang
terakhir untuk bab kita yang ke-25. Ya, jadi pada pagi ini Ustazah akan selesaikan perbincangan tentang mengagungkan Allah, yang mana pada pagi ini kita akan masuk pada poin kita kedua dan yang terakhir. Okay, kedua terakhir dan yang terakhirlah, iaitu poin kita yang E. Ya, okey. Kita ada poin kita yang E bertajuk seorang hamba berada antara syurga dan neraka. Berada di halaman 125. Ya, jadi saya rasa untuk kitab kita Fawaidul Fawaid tidak ada masalahnya lah ya daripada sudut halaman dan muka suratnya. Semuanya sama, cetakannya sama. Jadi sila ya kita buka halaman 125. Dengar bunyi bising tak kat belakang? Saya harap tak dengar lah ya. Bunyi mesin basuh kat belakang ni, bising pula, ganggu saya. Baik. Jadi halaman yang ke-125 hari ini kita akan masuk bincangkan tentang seorang hamba berada di antara syurga dan neraka. Baik. Kita akan baca terlebih dahulu sedikit ya di sini untuk perbincangannya, iaitu berkenaan tentang bagaimana yang disebutkan bahawa seorang hamba itu berada di antara syurga dan neraka. Sebenarnya perbincangan kita untuk poin yang E ini adalah kesinambungan daripada perbincangan kita pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita bincang tentang apa? Saya nak dengar lah jawapan, bukan nak dengar, saya nak baca lah jawapan yang diberikan daripada jemaah. Last week kita bincang tentang apa? Oh, Kak Ram ada di situ. Masya-Allah, tabarakallah. Okey Kak Ram, last week kita bincang tentang apa Kak Ram? Kak Ram ni bukan Ramlah Ram ya. Nama dia Kak Ramna. Okey. Kak Ramna, kita bincang tentang apa last week Kak Ram? Boleh ni typekan di ruangan komen atau sesiapa sajalah ya yang bersama dengan kita. Jika masih ingat lagi apa yang kita bincangkan pada minggu lepas, boleh letakkan di ruangan komen. Mungkin ada di kalangan teman-teman kita yang terlepas mengikuti perbincangan pada minggu lepas. Jadi mungkin boleh kita bantu teman-teman untuk ingatkan kembali apa yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Ya, ada sesiapa yang ingin berikan jawapan di situ? Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tak? Senyap je semua. Ke tak ingat dah? Tak ingat je bincang apa minggu lepas? Lah, sian Ustazah cakap. Ustazah cakap berbuih lah. Sifat hamba yang cerdas, okey betul, tetapi apakah poin penting yang kita bincangkan pada minggu lepas Sharifah? Ya, ada poin yang penting yang saya tekankan. Sifat hamba yang cerdas, ya betul, itu adalah topik yang kita bincangkan. Baik, Azfar jawab apa di situ? Semakin usia bertambah, seharusnya bertambah baik keimanannya. Okey, Masya Allah. Ya, Kak Mas juga sebutkan tentang umur, ilmu, harta dan badan, perkara yang akan ditanya di hari kiamat. Yes, Masya Allah, tabarakallah. Jadi terima kasih Azfar, Kak Mas ya, berikan jawapan. Pada minggu lepas kita bincangkan tentang umur. Seorang hamba yang cerdas, ya, sebagaimana jawapan diberikan oleh Kak Ram dan juga Sharifah ya di situ. Seorang hamba yang cerdas ialah mereka yang menggunakan umurnya untuk kebaikan dan amal soleh. Yang mana apabila Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita, di situlah peluangnya kita ini untuk terus-terusan melakukan amal soleh dan kebaikan dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu adalah sifat hamba Allah yang bijak, yang cerdas. Okay, kita bincangkan tentang umur itu dengan panjang lebar lah ya pada minggu lepas. Jadi sesiapa yang terlepas mengikuti perbincangan tersebut, saya mohonlah ya boleh rujuk pada rakaman kita yang telah dimuat naik di Facebook dan juga di YouTube Masjid lah. Boleh refer perbincangan kita pada minggu lepas. Baik, jadi pada pagi ini kita lihat begini. Kita masuk sedikit, masih lagi perbincangan tentang umur. Ya, jika lihat di sini disebutkan bahawa
Sesungguhnya setiap hamba Allah sedang menempuh perjalanan menuju syurga dan neraka. Hidup kita ni ya, muslimah, dalam keadaan kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan umur, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kehidupan, ia adalah ruang yang sebenarnya untuk kita tetapkan ataupun untuk kita usahakan jalan pengakhiran kita ataupun destinasi terakhir kita itu di mana. Ya, kalau kita lihat di sini, kita sebagai seorang hamba, kehidupan kita di atas muka bumi ini, jalan yang kita tempuhi ialah untuk menuju dua destinasi. Sama ada syurga atau neraka. Ya, sama ada syurga atau neraka. Sebab itu adalah destinasi kita yang terakhir. Kita pergi ke akhirat nanti, di akhirat akan menetapkan mana tempat kita, syurga atau neraka. Kita tak ada tengah-tengah ya, muslimah. Jangan pula manzilah baina manzilatain, itu tak ada. Kefahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah kita mana empat-empat mazhab, tidak. Kita tak pegang kepada duduk antara syurga dan neraka, tidak ada. Okay? So kita satu je, pilih satu, syurga atau neraka. Jadi setiap yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berakidah atau kita beriman bahawa destinasi akhir kita adalah akhirat. Yang mana di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan menempatkan kita sama ada di syurga ataupun neraka. Namun bagaimana kita ni ya nak menjadi insan yang boleh menuju ke arah syurga dan neraka itu dengan amal soleh kita. Maksudnya, bila kita memilih untuk menggunakan usia kita ataupun menghabiskan sisa usia kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, bermakna kita berusaha untuk menuju ke syurga Allah. Namun, jika kita memilih untuk menghabiskan usia kita dengan perbuatan-perbuatan yang Allah larang, perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, ya, maka di situ bermakna kita memilih untuk masuk ke dalam syurga, masuk ke dalam neraka Allah. Jadi sebenarnya kitalah yang di atas amal kita itulah tadi kan, yang menyebabkan kita masuk syurga ataupun neraka. Tapi ia masih lagi lah ya, atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma usaha kita ni bagaimana? Ya, usaha kita bagaimana sebagai hamba Allah ini untuk menuju syurga Allah ataupun neraka Allah itu tadi. Maka untuk keadaan kedua-dua itu tadi, bila masanya untuk kita usahakan ketika kita masih hidup? Ketika kita masih hidup. Sebab itu kita lihat ya pada perenggan yang pertama di sini, iaitu pada baris yang kedua di situ, disebutkan begini. Apabila dia berumur panjang, itu kita sebagai hamba Allah, Allah berikan kepada kita dengan umur yang panjang, ya, dan baik amalnya. Umur kita dah panjang, lalu kita memilih untuk beramal baik, ya, maka lamanya perjalanan tersebut akan semakin menambah kenikmatan dan kelazatan baginya. Umur kita yang panjang tadi ya, muslimah, yang kita lalui ini, kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita untuk bernafas di atas muka bumi ini dengan panjangnya usia kita, lalu kita gunakan ia untuk beramal soleh, maka itu disebut sebagai lamanya kita berada pada satu keadaan yang nikmat, yang lazat, merasai kemanisan iman, kemanisan beribadah kepada Allah. Itu sebab ini dikatakan penuh dengan kelazatan dan kenikmatan. Sebab, kita explain lagi ya di situ, sebab semakin panjang jarak tempuh perjalanannya menuju kenikmatan dan kelazatan itu, semakin besar dan kuat pula kerinduannya untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Makin kita banyak beramal soleh, makin kita jadi seorang muslimah yang soleha, makin kita usaha untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan usia yang Allah berikan kepada kita itu tadi, kita semakin rindu untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaannya sedemikian. Ya, berbeza.
dengan mereka yang Allah panjangkan usianya. Namun, orang ini, dia memilih untuk tidak beramal soleh. Tapi apa yang dia pilih? Dia pilih untuk menjadi insan yang beramal buruk. Maka insan yang sedemikiannya, Muslimah, kita lihat begini. Dia memilih untuk memperoleh kesengsaraan. Umur panjang yang mana dia gunakan untuk baik amalnya, kan, amal yang baik, maka itu adalah kenikmatan yang ada pada dirinya dunia dan akhirat. Sebaliknya, bila kita berumur panjang namun buruk pula amalnya, maka di situ ia adalah bentuk kesengsaraan yang kita pilih dalam kehidupan kita. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah pada perenggan yang kedua dalam kitab kita ini. Apa kata dia? Kondisi sebaliknya akan menimpa seorang hamba yang berumur panjang dan buruk amalnya. Jauhnya perjalanan tersebut semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan baginya. Dari hari ke hari, perjalanan itu semakin menurun ke bawah. Padahal perjalanan seorang musafir tidak selamanya menurun, tetapi ada kalanya mendaki. Kita hidup di atas muka bumi ini, dia umpama musafir, Muslimah. Ya, kita umpama orang yang bermusafir. Dalam keadaan kita hidup sebagai seorang musafir ini, kita tak selamanya dalam perjalanan itu kita menurun. Tetapi selalunya seorang musafir itu dia akan meningkat. Maksudnya begini, semakin lama kita berjalan di atas muka bumi ini, pastikan perjalanan kita bukan perjalanan yang menurunkan kualiti amal ibadah kita. Tetapi ia adalah sebuah perjalanan hidup yang mana ia meningkat. Ya, dia meningkat. Sebab umpama kita mendaki gunung lah ya, ia meningkat. Macam kita Muslimah, kita semakin tua ataupun kita semakin berumur ini, kita semakin nak jaga kesihatan diri kita, betul tak? Kita dah sibuk, kan mungkin ada antara kita yang ambil collagen, ambil collagen ya. Yang ambil collagen, apa? Collagen tak apa, jangan ambil susuk. Okey, tak apa. Ambil collagen tak apa, okey lagi. Ya. Jangan jetang sini, itu tak boleh. Maknanya apa? Kita risau dengan kualiti keadaan diri kita yang semakin berkurang. Iaitu dari sudut kesihatan kita, kecerdasan kita, betul tak? Daripada sudut kecantikan kita, kita risau. Bila kita semakin meningkat usia kita, kan kita risau. Sebab apa? Kita faham ada kekurangan-kekurangan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita ambil vitamin, kita makan, kita exercise, kita buat apa-apa sajalah untuk meningkatkan kualiti kesihatan diri kita. Atau mungkin semakin kita menginjak usia kita ni, kita risau tentang anak-anak kita. Kerana apa? Kalaulah kita meninggal dunia, siapa? Kita tak tinggalkan harta untuk mereka, sebab tu kita berusaha, bekerja keras setiap hari untuk meningkatkan ekonomi ataupun untuk memantapkan ekonomi keluarga kita, supaya kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa kita, anak yang kita tinggalkan itu, mereka tak duduk merempat, mereka tak duduk bersimpati pada orang lain meminta-minta. Itu yang kita risaukan. Sebab tu kita berusaha seboleh mana untuk meningkatkan ekonomi atau memantapkan ekonomi keluarga kita. Tapi jangan lupa untuk memastikan kualiti amal ibadah kita juga meningkat. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah tu tadi. Bila umur kita semakin meningkat, pastikan amalan kita juga semakin meningkat, bukan menurun. Bila ia menurun, bermakna apa maksud amalan menurun ini? Bukan amalan menurun tu bukan menurun ya. Okay. Jangan salah faham pula, tiba-tiba Ustazah kata amalan menurun. Menurun dia tu macam mana? Bukan amalan menurun yang itu. So kita nak amalan menurun yang ini. Okay. Amalan menurun yang ini ialah maksudnya amalan itu dia semakin jauh daripada Allah. Semakin banyak buat maksiatnya. Ya, semakin kurang amal ibadahnya. Itu maksudnya. Jadi orang yang memilih sedemikian, yang mana umurnya Allah panjangkan, tapi dia memilih untuk beramal buruk. Dia turunkan kualiti ibadah dia. Dia turunkan
kita panggil quality ataupun usaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka di situ dia memilih kesengsaraan dunia dan akhirat. Sebab itu muslimah, di dalam kitab kita ini didatangkan kepada kita dengan sebuah hadis yang disebut sebagai hadis yang marfu'. Dikatakan bahawa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian ialah mereka yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tak silap saya, kita pun ada bincangkan tentang hal ini pada minggu lepas. Tapi hadisnya berbeza. Cuma saya tak nak kongsikan lah hadisnya apa pada pagi ini sebab dah kongsikan pada minggu lepas. Kalau terlepas, sekali lagi saya kata, sila ikuti perbincangan kita pada minggu lepas. Ada hadis yang lain saya kongsikan untuk menguatkan statement kita bahawa orang insan yang paling baik di atas muka bumi ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usianya, dalam keadaannya Allah panjangkan usianya, dia juga adalah orang yang baik amalannya. Di sini didatangkan kepada kita dengan hadis yang lain. Iaitu apa? Katanya khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang panjang usianya dan baik amalannya. Namun di sini dikatakan apa? Wa syarrukum. Tapi seburuk-buruk kalian ialah man tala umruhu wa qabuha amaluhu. Seburuk-buruk kalian adalah mereka yang panjang usianya tetapi buruk amalannya. Sebab itu tadi kita bincangkan orang yang panjang usianya tapi buruk amalannya, dia adalah orang yang sengsara. Kerana ia disebut sebagai insan yang buruk ataupun insan yang teruk. Buruk teruk ya. Insan yang buruk, insan yang teruk. Kerana dia tidak memperbaiki amalannya. Jika pada minggu lepas saya datangkan kisah tentang apa? Masih ingat lagi tak saya datangkan kisah tentang apa? Boleh jemaah? Siapa yang ingat? Ada kisah yang saya kongsikan tentang Talha yang bermimpi. Apa kisahnya? Boleh dituliskan di ruangan komen. Saya nak lihat ingat lagi ataupun tidak kisah yang saya kongsikan pada minggu lepas. Daripada hadis Nabi SAW tentang apa yang Nabi sebutkan. Siapa ingat, sila saya berikan masa 3 orang. Ya, betul. Betul Kak Mimah, 3 orang. Kenapa dengan 3 orang itu? Kisah 3 orang yang meninggal, ya betul. Okey. Kisah 3 orang yang meninggal, lagi 3 orang mu'allaf, Asfar sebut. Okey baik, apa yang berlaku ataupun apa yang terjadi kepada 3 orang ini? 3 lelaki Bani Uzrah, ya? Bani Uzrah, bukan Usrah ya, di situ betul kan? 3 orang yang mati syahid, agak kurang tepat di situ ya Kak Ros. Kisah 3 orang yang 2 mati syahid. Okey, Haji Aisyah sebutkan 3 orang yang 2 mati syahid. Okey, apa yang berlaku kepada seorang lagi, Haji Aisyah? Okey, di situ Asfa jawab yang terakhir meninggal tetapi mendahului masuk syurga. Bagaimana keadaan dia meninggal? Yang satu mati sakit. Oh, tidak disebutkan tentang kenapa dia meninggal, apa sebabnya dia meninggal dunia. Cuma disebutkan keadaannya meninggal dunia. Keadaan dia meninggal dunia bagaimana? Bukan dia tak sebutkan tentang dia mati sakit. Tetapi keadaan dia meninggal dunia bagaimana? 2 mati syahid. 1 dia meninggal bagaimana? Okey, betul Kak Mas jawab begitu. Cuma saya nak tahu bagaimana keadaannya. 2 mati syahid, 1 mati dalam tidur atas katil. Jawapannya hampir tepat. Cuma ya maaf begini ya jemaah. Ini yang masalahnya bila hadis tu dia salah faham. Hadis itu tak sebutkan tentang apa sebabnya lelaki itu meninggal dunia. Cuma disebutkan dia meninggal dunia di atas katil. Tapi tak sebut
dia sakit apa kan, dia mati dalam tidur ke apa, tidak disebutkan. Cuma dia kata mati, meninggal dunia di atas katilnya. Okay, so kita jangan tambah-tambah lah ya, dia mati sakit ke, dia mati dalam tidur ke apa, jangan tambah-tambah yang itu. Yang saya nak dengar di sini ialah sebagaimana yang disebut dalam hadis itu, lelaki yang ketiga dia meninggal dunia dalam keadaan yang mana di atas katilnya berbeza dengan lelaki yang pertama dan yang kedua meninggal dunia. Bagaimana mereka meninggal dunia? Iaitu mati syahid. Yang kita dapati di dalam kisah itu, yang meninggal dunia di atas katilnya, dia terlebih dahulu masuk di dalam syurga Allah. Yang menjadi pertikaian kan di kalangan yang menjadi pertikaian oleh Talha, yang akhirnya Nabi explain kepada dia kenapa. Ya, kenapa lelaki itu dimasukkan terlebih dahulu ke dalam syurga, sedangkan lelaki yang kedua dan yang ketiga, lelaki yang pertama dan kedua berada di bahagian belakang, iaitu berada di barisan belakangnya. Baik, jadi hari ini saya nak kongsikan satu lagi kisah. Kisah tentang apa lagi jawapannya tu? Dia beramal soleh. Sekejap saya baca dulu lah, kesian orang dah jawab ni. Baik. Dia beramal soleh kerana sering bertasbih, takbir dan tahlil. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Yang kedua, dilanjutkan usianya, dia beramal soleh. Ya, betul. Itu. Ini kita kata, kenapa ya? Itu sebabnya yang Nabi explain kepada Talha. Kenapa lelaki yang ketiga ya, Kak Ros, bukan kedua. Lelaki yang ketiga, dia masuk dalam syurga terlebih dahulu kerana dia dipanjangkan usianya dan dia beramal soleh. Ada banyak masa untuk dia beramal soleh berbanding dengan lelaki yang pertama dan yang kedua yang mati syahid. Jadi, pada pagi ini, kita nak lihat kisah yang lain, yang mana pada kali ini, kalau pada minggu lepas kita bincangkan tentang 3 lelaki daripada Bani Uzrah, dan pada pagi ini kita bincangkan tentang 2 orang lelaki daripada suku ataupun daripada kaum Bali. Kaum Bali. Yang mana mereka ini juga datang bertemu Nabi SAW dan memeluk agama Islam di hadapan Nabi SAW. Kisah ini juga diceritakan oleh Talha ibn Ubaidillah. Ya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, dia ceritakan tentang 2 orang lelaki dari suku ataupun kaum Bali yang mana mereka berdua datang bertemu Nabi SAW dan mereka berdua memeluk agama Islam. Kedua-dua lelaki ini, Talha kata, mereka salah seorang di kalangan mereka ini bergiat aktif dalam beramal soleh. Maknanya kalau kita lihat lah ya, dia pergi mana-mana apa semua, orang tahu dah dia adalah orang yang memang beramal soleh. Nampak amal solehnya jika nak dibandingkan dengan lelaki yang seorang lagi. Sehingga lelaki yang pertama yang kuat beramal solehnya itu tadi kan, dia ikut Nabi dalam peperangan. Ya, dalam peperangan yang Nabi SAW aturkan, dia ikut dalam peperangan tersebut dan dia mati syahid. Ya, lelaki yang pertama itu mati syahid. Kemudian, kita lihat begini. Apa yang berlaku kepada lelaki yang kedua? Lelaki yang kedua, dia meninggal dunia setahun kemudian. Meninggal dunia setelah setahun. Temannya yang pertama yang mati syahid itu meninggal dunia. Okey? Jadi beza. Satu, dia aktif dalam melakukan kebaikan, amal soleh, kemudian ikut berperang dan akhirnya mati syahid. Temannya yang kedua, usianya panjang. Dia meninggal dunia setelah setahun kemudian. Jadi, Talha, dia bermimpi. Talha ni banyak mimpi lah ya tentang orang syurga ni. Dia bermimpi. Kedua-dua lelaki ini masuk syurga, Muslimah. Ya, kita tak nafikan lelaki yang pertama tadi, Masya Allah, Tabarakallah. Dia adalah orang yang bergiat aktif dalam amal solehnya. Dilihat sebagai insan yang banyak kebaikannya. Ikut berperang. Lalu dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Ahli syurga dia. Jadi pada satu malam, Talha dia bermimpi. Dia melihat kedua lelaki ini. Malaikat datang
Kan dia kata ada orang lah yang datang jemput mereka berdua ini masuk ke dalam syurga. Jadi yang kita faham ni, kalau yang jemput masuk dalam syurga ni kebiasaannya adalah malaikat. Ya. Jadi malaikat ni, dia kata dalam mimpi tu dia nampak lelaki yang kedua dijemput terlebih dahulu masuk ke dalam syurga. Malaikat kata pada lelaki yang pertama, nanti dulu. Yang mati syahid tu kan, dia kata nanti dulu. Awak tunggu dulu. Saya bawa dia masuk dulu. Lelaki yang kedua tu, malaikat bawa dia masuk dulu. Setelah dia masuk, keluar kembali malaikat itu, baru dia jemput lelaki yang pertama tadi mati syahid masuk ke dalam syurga. Malaikat keluar kembali. Dia keluar balik kan daripada syurga itu. Dia kata kepada Talha, kamu nanti dulu. Masa kamu belum tiba lagi. Pulang terlebih dahulu. Malaikat kata begitu kepada Talha. Jadi keesokan paginya Talha bangun daripada tidurnya. Dia hairan dengan apa yang dia mimpikan pada malam itu. Lalu dia ceritakan kepada orang ramai tentang mimpinya. Sehingga mimpi Talha tersebut menjadi satu cerita yang viral. Okay? Mimpi itu menjadi satu cerita yang viral. Talha hairan, orang yang mendengar juga hairan. Sehingga apa yang viral itu sampai ke telinga Nabi SAW. Ya, sampai ke telinga Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi pun bertanya kepada mereka, apakah dalam cerita ini yang membuat kalian menjadi hairan ketika mendengarnya? Kemudian Nabi SAW pun bertanya kepada mereka semua, bukankah lelaki yang terlebih dahulu dijemput oleh malaikat masuk ke dalam syurga itu tadi kan? Yang mana tadi? Yang nombor 2 tadi. Dia hidup setahun lebih daripada lelaki yang pertama? Qalu bala. Mereka pun jawab, ya wahai Rasulullah. Kita faham tentang hal itu. Lelaki yang kedua, dia hidup setahun lamanya daripada lelaki yang pertama. Kemudian Nabi SAW pun, Nabi tanya kepada mereka begini, bukankah lelaki yang kedua yang terlebih dahulu masuk ke dalam syurga Allah itu, wa adraka Ramadan fasama wa salla kadha wa kadha min sajdatin fis sanah? Nabi tanya mereka, bukankah dia, iaitu lelaki yang kedua, dia mendapatkan bulan Ramadan dan dia berkesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan dia juga berkesempatan untuk mengerjakan solat ini dan itu dengan beberapa sujud dalam setahun? Mereka pun jawab apa kepada Nabi? Ya. Lalu Nabi SAW pun bersabda kepada mereka yang kehairanan tentang peristiwa mimpi, mimpi Talha itu tadi. Nabi kata apa? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Sungguh sangat jauh beza, ya, sangat jauh berbeza perbezaannya antara keduanya. Yang mana bagaimana Nabi sebutkan perbezaan antara keduanya? Bagai langit dan bumi. Beza antara keduanya bagai langit dan bumi. Satu, mati syahid. Kita, sebagaimana pada minggu lepas saya kata, kita tidak pernah menafikan tentang keutamaan mereka yang mati syahid. Tentang keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Memang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga. Tapi kita juga tidak menafikan keutamaan mereka yang beramal saleh, yang mana dia berkesempatan lebih banyak daripada orang yang mati syahid itu tadi. Juga berhak untuk masuk syurga, bahkan lebih berhak untuk diutamakan daripada mereka yang mati syahid. Maka sebab itu di sini Nabi kata kepada para sahabat yang kehairanan, kan, mereka pelik, kenapa bukan lelaki yang mati syahid dijemput terlebih dahulu oleh malaikat untuk masuk ke dalam syurga? Kenapa lelaki yang kedua itu tadi
yang meninggal dunianya jaraknya setahun. Lama tu. Dia pula yang dijemput terlebih dahulu masuk ke dalam syurga. Bukankah seharusnya lelaki yang mati syahid kerana keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid? Tapi Nabi kata apa kepada mereka? Bukankah lelaki yang kedua itu dia hidup setahun lebih daripada lelaki yang pertama? Ya. Dalam masa setahun itu, apa yang boleh dia buat? Dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kita tahu muslimah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana bila kita beramal soleh, Masya Allah, tabarakallah. Amal solehnya berganda. Banyak perkara-perkara baik yang kita buat pada bulan Ramadan. Amal soleh itu yang berkesempatan jika kita buat pada bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah. Pahalanya di sisi Allah begitu besar. Bukan hanya sekarang ini, dia bukan hanya berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dia juga berkesempatan berada di bulan-bulan lain yang mana dia berkesempatan untuk melakukan solat tahajudnya, mungkin puasa sunatnya, kan, berzikir, bertasbih dan sebanyak-banyak amalan yang boleh dia lakukan. Yang mana Nabi kata apa? Dia dapat sujud kepada Allah dalam masa sepanjang setahun itu. Bukankah itu kebaikan yang Allah berikan kepada dia? Ini maknanya bila usia kita panjang, lalu kita gunakan ia untuk amal soleh kita, inilah yang kita sebutkan sebagai kebaikan, kenikmatan, kelazatan yang ada pada diri kita, yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran syurga kepada kita. Itu sebenarnya tujuannya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita. Ya, makin mempertingkatkan amal soleh, makin menjadi seorang yang baik, makin menjadi seorang yang mana dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kisah ini, kita dapati bahawa umur yang panjang bukan sesuatu yang sia-sia Allah berikan kepada kita. Di samping, pada minggu lepas kita bincangkan umur itu merupakan satu amanah yang Allah berikan, ya, dalam diri kita yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala pertanyakan tentang usia kita, mudah-mudahan kita dapat berikan jawapan yang terbaik. Apa jawapannya? Contohilah lelaki yang meninggal dunia setahun kemudian daripada lelaki yang mati syahid itu. Yang mana dia berusaha, dia gunakan usianya setahun lebih tersebut untuk amal kebaikan yang akhirnya usia yang menjadi amanah pada diri dia menjadi satu bekal atau menjadi satu aset yang amat bernilai bagi diri dia. Ya, saya harap itu jelas ya tentang apa yang dah kita bincangkan. Sebab begini muslimah, jangan jadi insan yang menyesal. Allah berikan usia kita sekarang ini, ya, jangan jadi insan yang menyesal. Kenapa saya kata begitu? Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengingatkan kepada kita tentang mereka yang telah mati lalu mereka menyesal kerana tidak beramal soleh ketika mereka masih hidup. Antaranya di sini ya, kita dapati dalam surah Al-Mu'minun pada ayat 99 hingga ke 100. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul maut. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka. Bila kita ni dalam hidupnya ni muslimah, bila kita banyak buat perkara-perkara yang mungkar, perkara yang jahat, perkara keji, maksiat, dosa, bila kemudiannya Allah matikan kita, datang kematian dalam hidup kita ini yang menyebabkan terputus amal kita, apa yang akan kita katakan kepada Allah? Kita akan katakan begini kepada Allah, qala rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula di dunia. Ini kita panggil sebagai satu bentuk penyesalan. Kenapalah dulu masa aku hidup, Allah bagi aku usia, Allah beri aku nyawa, umur, kenapa aku tak buat amal soleh? Bila kita mati nanti muslimah,
baru kita akan menyesal dengan keadaan yang memang dah tak ada guna untuk kita menyesal. Bila kita masuk ke dalam liang lahat, kita akan kata, kenapa dulu masa aku hidup aku tak buat banyak amal soleh ni? Kenapa sekarang baru nak menyesal? Itu adalah penyesalan yang tiada gunanya. Kerana begini Allah ceritakan kepada kita. La'alli a'malu salihan fima taraktu. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah kata apa? Supaya aku, di sini Allah ceritakan tentang keadaan orang ini. Kenapa dia minta Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kenapa mereka-mereka yang telah mati ini minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kembalikan mereka ke dunia, supaya mereka kata apa? La'alli a'malu salihah. Supaya aku boleh mengerjakan amal soleh. Fima taraktu. Yang mana telah aku tinggalkan. Aku dah tinggalkan amal soleh. Maka kalau engkau ya Allah, engkau bagi aku kembali ke dunia, aku akan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ini adalah permintaan mereka yang telah mati. Mereka yang di alam kubur, mereka minta, mereka amat berharap tentang hal ini. Supaya mereka ada nyawa lagi, supaya mereka dapat beramal soleh. Tapi apa kata Allah di sini? Allah kata, kalla, tak. Masakan dapat. Ya, masakan dapat. Masakan dapat. Kerana apa? Itu tak mungkin berlaku. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang dia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Mereka akan kekal di alam barzakh dalam keadaan penuh penyesalan itu tadi hingga ke hari kiamat. Begitu keadaannya. Kemudian, kalau saya nak bawa lagi satu contoh yang lain untuk membuktikan betapa orang yang telah meninggal dunia, yang mana mereka tidak melakukan amal soleh, mereka dalam keadaan yang menyesal tidak sudah ini, ada dalam ayat Al-Quran yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Sebentar. Admin boleh matikan skrin saya terlebih dahulu. Ada perkara-perkara yang tak dapat dielakkan berlaku di hadapan. Okey, terima kasih. Laki jangan, perempuan pun jangan. Ada ayat khusus. Dalam ayat ni ada bahagian khusus untuk kita wanita. Dalam nak membela nyawa pun, ambil nyawa pun Allah suruh ihsan. Ini menunjukkan apa? Betapa indahnya agama Islam ini. Kita tu bila kita menutup aurat tu, dia adalah simbol bahawa itu adalah orang wanita muslimah. Tanda dekatnya pertolongan Allah dengan kita. Inna ma'al usri yusra, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kesan pembacaan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita? Jadual kita mungkin kita boleh pelbagaikan. Banyak lagi aktiviti-aktiviti. Betul tak?
Baik. Minta maaf lagi. Kita sambung ya perbincangan kita tadi. Baik, tadi kita kongsikan tentang surah Al-Mu'minun. Di sini saya kongsikan surah Al-Munafiqun ya, pada ayat yang ke-10. Yang mana mereka yang meninggal atau mereka yang telah mati. Di sini Allah ceritakan tentang rayuan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka rayu? Ketika kita hidup ini, Allah perintahkan kita supaya kita banyak menginfakkan harta kita. Mendermakan. Ini antara amal soleh lah ya muslimah yang kita lakukan, yang kita buat. Amal soleh yang seharusnya yang kita sepanjang kita hidup ini kita buat sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian Allah kata apa? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nak sedekah, nak infakkan harta, nak dermakan harta ini, buat sebelum salah seorang di kalangan kalian sampai ajal mautnya kepadanya. Jika tidak, apa kata Allah? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini orang yang sudah meninggal dunia, mereka rasa menyesal. Kenapa masa saya hidup, saya tak sedekah sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Bila mereka meninggal dunia, apa mereka kata kepada Allah? Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku. Ke satu masa yang sedikit saja lagi, maknanya dia minta kepada Allah, kenapa tak panjangkan sikit lagi? Jadi saya boleh dapat sedekah sebanyak-banyaknya. Saya boleh jadi orang yang beramal soleh. Dia minta kepada Allah begitu. Tapi adakah boleh? Sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun pada ayat 99 hingga 100 itu tadi kita dapati Allah kata apa? Kalla. Tak mungkin itu akan berlaku. Bila mati, matilah kalian. Sudah tidak ada ruang dan peluang untuk kalian beramal soleh. Sudah diperingatkan supaya beramal soleh, bersedekah sebanyak-banyaknya. Tapi kenapa tidak mahu lakukan? Bila sudah meninggal dunia, baru nak menyesal, minta kepada Allah, balikkanlah kami ke dunia. Minta kepada Allah, tak apa ya Allah, sekejap pun tak apa. Yang penting saya dapat bersedekah. Ini adalah bentuk penyesalan. Yang kita kata ada pada mereka yang sudah Allah hentikan umurnya, Allah hentikan usianya, Allah ambil nyawanya. Sebab itu muslimah kita lihat begini. Ya. Allah ceritakan kepada kita mereka yang masuk ke dalam neraka, apa yang mereka kata kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Nanti di hari kiamat, bila orang masuk ke dalam api neraka, bila mereka sudah merasa seksaan azab yang Allah timpakan ke atas mereka, mereka akan rayu kepada Allah. Mereka akan kata kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Kami akan kerjakan amal soleh yang lain dari apa yang pernah kami kerjakan. Lalu Allah menemplak mereka. Apa kata Allah kepada mereka yang minta supaya mereka dikeluarkan daripada api neraka? Allah ingatkan balik kepada mereka. Awalam nu'ammirkum? Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu? Tengok tak? Ini adalah bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada pagi ini. Allah ingatkan kepada penghuni neraka, aku dah panjangkan usia kalian. Aku dah lanjutkan usia kalian sampai kepada satu tahap. Ma yatadhakkaru fi. Allah kata, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberi masa yang cukup untuk berfikir dan beringat. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat. Waja'akumun nadhir. Dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul kami yang memberi amaran oleh itu.
Nabi SAW ni kita dah kongsikan dalam banyak hadis-hadis baginda. Baginda ingatkan orang yang paling panjang umurnya ia adalah yang paling baik. Kenapa dia adalah paling baik? Kerana mereka adalah orang yang beramal soleh. Itu adalah bentuk peringatan yang Nabi berikan kepada kita. Nasihat yang Nabi SAW berikan kepada kita. Supaya apa? Kita menjadi insan yang terus-terusan beramal soleh. Tapi kita tak buat. Kita tak pedulikan nasihat itu. Kita biarkan. Dan kita buat ialah maksiat, dosa. Ikut nak puaskan hati kita, nak puaskan nafsu kita. Jadi Allah kata, bukankah kami dah panjangkan usia kamu? Untuk kamu fikir. Untuk kamu buat amal soleh. Kenapa kamu tak buat? Kenapa sekarang bila Allah masukkan kamu ke dalam api neraka, baru kamu nampak. Baru kamu tahu. Baru kamu sedar apakah amalan yang telah kamu lakukan selama aku berikan kepada kamu dengan usia dan umur. Aku berikan kepada kamu dengan kehidupan. Apa yang kamu buat? Ini kita panggil sebagai satu peringatan yang Allah berikan kepada kita muslimah. Allah ceritakan kepada kita tentang mereka yang berada di alam barzah yang ingin kembali naik ke dunia. Allah ceritakan kepada kita mereka yang menyesal kerana mereka tidak melakukan amal soleh dan mereka tidak bersedekah sebanyak-banyaknya dan minta kepada Allah supaya pulangkan mereka ke dunia. Dan Allah ceritakan kepada kita tentang apakah yang disebutkan ataupun apakah rayuan penghuni neraka setelah mereka merasai azab yang Allah berikan kepada mereka. Semua ini adalah bentuk peringatan kepada kita muslimah. Agar usia yang Allah berikan kepada kita tidak kita sia-siakan. Sebab itu pada poin kita yang terakhir ya dalam kitab kita, iaitu poin kita yang F di sini. Ya, kalau kita rujuk pada muka surat 126 di situ, kita ada satu poin yang mana dia letakkan dengan poin F, iaitu tajuknya sikap pencari kebenaran sejati. Bagaimana mereka yang mencari kebenaran sejati ini dalam kehidupan mereka, orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, setiap kali kemampuan fiziknya berkurang, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Semakin kita mengalami kekurangan daripada sudut fizikal kita, mungkin dulu kita boleh solat berdiri. Kita tak perlukan kepada kerusi. Maknanya kita tak perlu duduk solat. Kita sekarang ini, maksud saya lah sekarang ini kita terpaksa solat duduk. Kerana apa? Tidak ada kekuatan. Ada kekurangan pada sudut fizikalnya. Ya, tapi saya nak tekankan di sini, tak semestinya yang cik-cik yang senior saja yang duduk atas kerusi ya. Kerana kita yang muda-muda ni pun, nampak tak ini satu bentuk peringatan yang Allah berikan kepada kita. Kita yang muda-muda ni pun ada, mungkin di situ ada sudut kesihatannya, terpaksa solat di atas kerusi. Dalam keadaan duduk itu, ya. Itu adalah bentuk kekurangan fizikal yang Allah berikan kepada kita. Kekurangan dan apa-apa sajalah ya, tak semestinya itu saja. Itu sebagai contoh yang saya berikan. Namun, kekurangan itu tadi seharusnya disebutkan semakin menghidupkan hati kita. Ya, semakin menghidupkan hati kita, bukan mematikan hati kita ini muslimah. Ya, semakin menghidupkan hati kita yang menyebabkan kita sedar bahawa usia kita ni masih berbaki sikit je lagi. Kalaupun kita kata kita muda, tapi tak semestinya Allah akan matikan kita ketika kita berada pada usia tua. Ramai orang yang muda meninggal dunia, betul tak? Yang mana kita tak sangka, muda dia dah meninggal. Kita ni bila kita lihat atau bila kita dengar orang yang muda meninggal dunia, bukan bukan itu muslimah. Kita kesian muda bukan itu. Bukan itu yang kita nak, tapi ia jadi peringatan pada diri kita bahawa kita tak kekal. Satu hari kita akan menyusul dia. Itu peringatan yang Allah ingin berikan kepada kita. Sebab itu, ia merupakan penyebab agar hati kita ini semakin hidup. Apa maksud hati kita semakin hidup? Hati kita semakin hidup dengan zikrullah. Zikir kepada Allah. Dengan amal ibadah, amal soleh.
dekatkan diri kepada Allah, hidup hati kita maknanya. Ya, kemudian dan setiap kali harta dunianya berkurang, dia menjadikannya sebagai penambah bekal akhiratnya. Setiap kali terhalang dari sebahagian kenikmatan duniawi, ia menjadikannya sebagai penambah kelazatan dunia ukhrawi. Setiap kali mengalami kesusahan dalam kehidupannya, kesedihan ataupun keresahan, ia menjadikan semua itu sebagai bekal kebahagiaan di akhirat. Sebagai bekal kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dari itu, apabila kekurangan yang terdapat pada badan seorang hamba, ya, pada hal-hal keduniaan, pada kelazatan duniawi atau pada pangkat dan jawatan, semakin menambah bekal akhiratnya. Ini tujuannya mengapa kita ni semakin hari semakin ada banyak kekurangan-kekurangan yang Allah tetapkan pada diri kita. Kerana apa? Allah nak suruh kita ni menambah kegiatan akhirat kita. Ya, menambah kegiatan akhirat kita. Itu bekal akhirat kita. Maka yang demikian merupakan rahmat dan kebaikan bagi dirinya. Akan tetapi, jika tidak seperti itu, maka semuanya akan menjadi kerugian dan hukuman duniawi atas dosa-dosa yang bersifat zahir maupun batin, atau yang disebabkan oleh pengabaian kewajipan zahir dan batin. Kerana terhalangnya kebaikan dunia dan akhirat itu bergantung kepada empat faktor ini, dan hanya kepadanya semata kita memohon petunjuk. Secara kesimpulannya begini muslimah, ya, saya nak katakan begini. Daripada perenggan kita yang F itu tadi, sikap orang yang mencari kebenaran yang menyebabkan hatinya bertambah hidup, yang menyebabkan hatinya semakin dekat kepada Allah, dia ni begini. Semakin Allah kurangkan apa yang ada pada fizikal kita. Maksudnya pada sudut kesihatan. Fungsinya, dulu tak pakai cermin mata, sekarang pakai cermin mata contohnya. Kan? Dulu kuat, sekarang tak kuat. Ya? Dulu kita kata kita ni kalau dulu kita betah mata kita ni menghadap sesuatu, buat sesuatu kan berjam-jam. Tapi sekarang dah tak ada kemampuannya. Maksudnya dah berkurang daripada sudut fizikalnya. Ataupun mungkin dulu masa kita muda-muda, ataupun kita sekarang inilah, ya, rezeki kita banyak tapi akhir kelamaannya Allah uji kita dengan kekurangan daripada sudut harta. Ataupun Allah uji kita, Allah ambil nyawa anak kita, Allah ambil nyawa suami kita, Allah ambil nyawa kedua ibu bapa kita. Ini adalah bentuk ujian. Mungkin dulu kita bahagia, sekarang Allah berikan kepada kita dengan penderitaan. Seorang yang dia benar-benar mengejar akhirat, yang kita panggil ia sebagai pencari kebenaran yang sejati. Bila semua itu berlaku dalam kehidupan dia, maka ia akan menjadikan dirinya seorang muslimah yang berubah ke arah yang lebih baik, muslimah. Semakin bergiat dalam amal soleh, semakin sabar diri dia, semakin redha hidup dia. Semakin redha hidup dia. Ya, begitu keadaan seorang yang mencari kebenaran yang sejati. Yang mana dia lihat daripada sudut akhiratnya. Setiap kekurangan yang dia miliki, setiap ujian yang dia hadapi dalam keadaan Allah panjangkan usianya itu tadi, dia menjadikan dirinya seorang muslimah yang lebih baik, yang lebih nak beramal soleh. Bukan bila kita ni dah semakin Allah berikan dengan kekurangan fizikal, Allah uji kita dengan pelbagai macam ujian, bukan menjadikan diri kita seorang muslimah yang makin teruk akhlaknya, yang makin jauh daripada Allah. Bukan menjadikan diri kita seorang muslimah yang makin tak nak beramal soleh. Menjadikan kita muslimah yang tak sabar. Menjadikan diri kita seorang muslimah yang semakin tak redha. Bukan begitu. Tapi Allah panjangkan usia kita. Allah berikan kepada kita dengan umur itu tadi untuk mendidik hati kita ni muslimah. Ya, didik hati kita jadi orang yang sabar, orang yang redha. Janganlah muka kita dah berkedut, kenapa berkedut? Saya tak boleh terima
Kan ada orang gitu, saya tak boleh terima lah kenapa muka saya berkedut, kenapa dulu saya cantik, kenapa sekarang saya tak cantik. Padahal dia dah tua, itu keadaannya. Tapi ada orang yang begitu, dia tak boleh terima, dia tak boleh sabar dengan keadaan diri dia. Kenapa wajah saya dah berkedut, kenapa? Habislah dia buat, dia cucuk sana, cucuk sini. Dia cucuk tangan sana, dia cucuk tangan sini. Ini tak boleh. Ya, itu tak boleh, itu tak seharusnya berlaku dalam kehidupan kita. Seharusnya bila kita nampak ada kedutan di wajah kita, ya Allah, yang mengingatkan kepada kita, oh saya ni dah, usia saya dah di mamah usia namanya. Tak lama lagi, itu signal yang Allah berikan kepada kita supaya kita jadi seorang muslimah yang lebih baik, lebih banyak amal solehnya, lebih sabar dengan kekurangan yang kita ada, lebih redha dengan apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Bukan jadi makin orang yang dengki, orang yang sakit hati, orang yang tak puas hati. Bukan begitu muslimah. Ya, sebab itu orang yang betul-betul nak cari kebenaran sejati ini, dia adalah orang yang melihat setiap sesuatu yang berlaku dalam hidupnya daripada perspektif akhiratnya bagaimana. Iaitu untuk menuju dua destinasi itu tadi, syurga atau neraka. Begini muslimah, saya nak kongsikan sebagai satu yang terakhir pada pagi ini. Dunia ini begitu singkat. Kita hidup dalam keadaan yang begitu singkat sangat-sangat. Walaupun kita rasa, macam lama kita umur 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Macam dah lama dah hidup ni, sampai rasa tak nak hidup dah. Ada orang macam gitu. Sampai rasa tak nak hidup dah. Tak. Ia tak selama mana ataupun dia tak selama itu yang kita rasakan. Walaupun kita rasa penat dalam hidup ini. Kita rasa, penatnya hidup ni, rasa macam dah tak boleh nak move on, dah tak boleh nak go on, dah tak boleh nak jalan terus. Inilah istilah sekarang yang kita gunakan ya. Tapi kena ingat sebenarnya dunia ini begitu singkat. Kita berada di alam dunia itu muslimah. Kalau lihat, ni kan, adik yang bernikab ni, dia tunjukkan kita berada di mana? Kita di situ. Destinasi kita berada di mana? Tadi kita sebutkan di pengajian kita yang di awal kuliah kita pada pagi ini. Kita sekarang nak menuju neraka ataupun syurga. Last sekali itu. Tapi perjalanannya begitu jauh. Nak masuk neraka atau syurga, yang menentukan perjalanan kita sama ada neraka ataupun syurga ketika kita berada di alam dunia. Itu sahaja, ini sahaja masa kita ni muslimah. Bila kita masuk alam kubur, tadi kita dah bincang dah. Kita masuk alam barzakh. Adakah kita masih lagi boleh beramal soleh? Tak. Dah tak ada ruang dan peluang untuk kita beramal soleh. Yang mana bila dah masuk alam kubur, terhenti semuanya. Lalu kita nak tempuh satu perjalanan yang begitu lama, begitu panjang untuk menuju ke neraka ataupun syurga. Yang mana dari mula kita mati masuk ke alam kubur, di sinilah permulaannya amal kita menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Amal kita menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Yang mana Allah berikan kepada kita dengan satu masa yang begitu singkat, iaitu di dunia ini. Untuk kita tempuh satu perjalanan yang begitu jauh, satu perjalanan yang begitu panjang. Kalau kita lupa tentang hal ini, saya ingatkan diri saya kembali dan kita semua yang ikuti pengajian pada pagi ini. Perjalanan kita masih jauh. Ya, kena ingat itu. Perjalanan kita masih jauh. Tapi dengan perjalanan ataupun dalam satu keadaan yang perjalanan begitu jauh, kita hanya ada masa yang begitu singkat untuk beramal soleh. Begitu singkat, terlampau singkat. Yang mana kita tak pernah tahu bila Allah akan hentikan masa perjalanan yang begitu singkat itu tadi. Perjalanan kita di dunia yang mungkin had umur kita hanya 70, 60 ataupun paling lama lah kita kata 80 ataupun 100 lah. Itu pun belum tentu kita boleh masuk pada usia 60 tahun muslimah. Belum tentu. Kan? Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala hentikan usianya pada umur 40-an tahun, 50-an tahun. Kan? Ada 30-an tahun Allah hentikan usianya.
Bila Allah hentikan usia kita yang begitu singkat ini, kehidupan kita di dunia ini, kita nak bawa apa dalam perjalanan yang begitu jauh. Bermula daripada alam kubur, nak bawa masuk hari kiamat, jalan sana jalan sini sampai ke titian sirat. Kita nak masuk tu, mana satu tempat kita, syurga ataupun neraka. Last kali destinasi akhir kita. Yang kita pun sendiri tak tahu, kalaupun kita kata kita dah cukup beramal soleh, kita pun sendiri belum pasti tempat kita syurga ataupun neraka. Yang kita pasti sekarang ini, dengan usia yang Allah berikan kepada kita, beramal, itu yang kita pasti. Beramal soleh sebanyak-banyaknya. Bersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya. Kan, murnikan apa-apa penyakit hati yang ada dalam hati ini. Bersihkan. Jangan letakkan sikit pun penyakit hati dalam hati kita. Bersihkan. Semoga bila Allah hentikan usia kita, kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Sebaik-baik pengakhiran yang kita inginkan. Yang mana kita bawa amal soleh. Kerana jangan lupa muslimah, Nabi kata dalam sebuah hadis yang sahih, bila seseorang manusia itu dia meninggal dunia, dia bawa 3 perkara. 2 akan pulang, 1 akan kekal dengan dia. Kita akan bawa keluarga, harta dan amal soleh. Harta dan keluarga akan tinggalkan kita. Yang kekal bersama dengan kita apa? Amal soleh kita. Maka wajar tak apa yang dipesan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab ini supaya kita sentiasa dalam keadaan yang beramal soleh? Memang wajar. Sebab yang akan kita bawa kelak ke dalam liang lahat adalah amal kita. Dengan amal itulah yang akan kita bawa dalam setiap perjalanan kita hinggalah kita menuju ke syurga Allah. Okey, itu sahaja muslimah perjalanan kita untuk pagi ini. Alhamdulillah selesai kita bab kita yang ke-25 itu tadi. Ya, mudah-mudahan sepanjang perbincangan kita di bab yang ke-25 tersebut, ia banyak memberikan satu bentuk muhasabah pada diri kita agar kita menjadi seorang muslimah ya yang lebih sedar tentang keadaan diri kita sebagai seorang hamba dan lebih banyak memberikan motivasi dalam hidup kita untuk menggunakan sisa-sisa usia yang masih ada ini pada diri kita dalam keadaan seorang muslimah yang sentiasa melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Bukan hanya amal soleh dan kebaikan itu kita peruntukkan untuk kebaikan diri kita, tetapi kebaikan-kebaikan itu untuk insan di sekitar kita juga. Okey, minta maaf saya tak dapat untuk ambil soalan ya pada pagi ini sebab ada perkara yang ingin saya uruskan. Mudah-mudahan saya doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, dengan kelapangan masa untuk kita bertemu di sesi yang akan datang pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.